Okey. Baik, jom kita mulakan kelas santai kita dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, hari ini kita akan sebelum kita nak mulakan, saya nak bagi tahulah yang setiap topik insya-Allah dapat dihabiskan untuk 2 kelas. Maksudnya 2 kelas bersama dengan satu topik. So contoh untuk scale drawing ataupun lukisan berskala untuk hari ini dan esok, itulah maksud dia. Okey. Dan kalau andai kata lukisan berskala ni dapat dihabiskan awal, maka macam contohlah esok setengah jam dapat habiskan awal, so kita akan terus masuk kepada bab seterusnya. Nak tanya dekat sekolah dah sampai topik mana? Bab 3. Bab 3. Oh, baru masuk bab 3. Dah nak habis. Dah nak habis. Okey. So ini adalah topik barulah bagi awak. Okey, bagus. Topik baru. So kita kosongkan minda. So kita nak belajar sesuatu benda yang baru. Baik. Bismillah. Okey. Scale drawing ataupun dinamakan sebagai lukisan berskala. So saya bagi satu situasi. Okey, saya letak objek. Okey, saya letak objek. Okey, yang warna hijau ini, bongkah warna hijau ini dinamakan sebagai objek. Okey. Lepas tu saya bagi tahu, okey, objek ini berukuran panjang 3 cm, tinggi 2 cm dan panjang atas dia 2 cm. Kemudian saya minta tolong, okey Arif, tolong lukis, nampak? Tolong lukis objek itu dengan 2 kali ganda. Maksudnya setiap sisi itu 2 kali ganda. Okey, lepas tu saya minta Damia pula. So Damia, tolong lukis sama saiz. Tolong lukis sama saiz. Tiada perubahan pada ukuran dia. Lepas tu saya minta seorang lagi kawan. Okey, tolong lukis dengan separuh daripada setiap ukuran pada objek itu. Separuh. Okey. Kemudian seorang lagi saya minta dia lukis. Awak lukis je ikut suka hati awak. Macam tu. Okey. So nampak tak kita sebut lukis. So Arif melukis dengan setiap sisi itu dengan 2 kali ganda. So maksudnya daripada 3 jadi 6, 2 jadi 4, 2 jadi 4. Lepas tu Damia dia lukis sebiji macam mana ukuran objek itu. So maksudnya dia punya panjang dia tak berubah. So 3, 2, 2. Dan kawan kita pula dia lukis kena separuh daripada panjang setiap sisi itu. So 3 bahagi 2 dapatlah 1.5, 2 bahagi 1 dapat 2 bahagi 2 dapat 1, 2 bahagi 2 dapat 1. Dan seorang lagi saya minta dia lukis ikut suka hati dia. So dia lukis dengan panjang bawah ni 5. Lepas tu tinggi dia 4. Lepas tu dengan atas ni panjang ni 3. So kita tak tahu dia punya berapa kali ganda lukisan dia itu. Baik. Jadi bila semua dah lukis, okey. Lepas tu saya bagi tahu, okey, jom kita nak check skala dia. Skala, okey, bermaksud ukuran pada lukisan dibahagikan dengan ukuran pada objek. So senang kata kita ambil sisi lukisan bahagi dengan sisi objek. Okey, kalau kita perasan kat sini, dia punya operasi dia adalah bahagi sisi lukisan bahagi dengan sisi objek. So bila bahagi, kita boleh kaitkan dengan nisbah. Okey, kita boleh kaitkan dengan nisbah ataupun ratio. Di mana sisi lukisan, okey, nisbah sisi lukisan kepada sisi objek. So bila berkaitan dengan ratio ataupun nisbah, dia berkait rapat juga dengan berkadaran. Apa maksud berkadaran? Maksudnya yang saya sebut tadi lah.
dua kali ganda. Separuh daripada panjang itu. Sama saiz. Itulah dinamakan sebagai kadaran. Maksudnya setiap panjang itu dikadarkan dengan dengan dua kali ganda. Lepas tu kalau macam kawan kita tadi tu, setiap sisi itu objek itu dikadarkan dengan separuh daripada panjang objek itu. Itu maksudnya. So kita tengok skala sama dengan sisi lukisan bahagi dengan sisi objek, dan ini berkait rapat dengan nisbah, dan nisbah berkait rapat dengan kadaran. So bila disebut kadaran, kita akan ingat baliklah waktu kita belajar ratio tu. Okey, di mana dia bila disebut nisbah, nilai itu adalah apa orang panggil? Dia tak ada ukuran. Apa maksud tak ada ukuran? Maksudnya kita nak bagi tahu contoh 2 kilogram bahagi dengan 4 kilogram. So 2 kilogram berkadaran dengan 4 kilogram. 2 kilogram bahagi dengan 4 kilogram bermaksud dia punya kadar dia adalah setengah. Kadar dia adalah setengah. Tu maksud saya tak ada ukuran. Maksudnya dia punya kilogram kita boleh hapuskan. So dia cuma nilai kadaran. Okey. So sekarang ni kita nak check betul ke skala pada lukisan Arif, skala pada lukisan Damia dan kawan-kawan kita yang lain itu pada setiap sisi mempunyai skala yang sama. Okey. So okey, untuk lukisan Arif, so kita tengoklah 6, okey, skala, okey, 6 bahagi sisi lukisan kita ambil panjang 6 bahagi dengan sisi objek, kita kena hubungkan panjang yang sama. Panjang yang sama maksudnya objek kita ambil panjang yang bawah ni, maka dekat lukisan pun kita ambil panjang yang bawah tu. Barulah kita boleh check dia punya kadar dia ataupun nisbah dia. So 6 bahagi dengan 3. So kita akan dapat 2. Inilah dimaksudkan 2 kali ganda. So skala bermaksud lukisan itu dilukis dengan skala 2 kali ganda. Macam tu. Lepas tu kita kena check kalau nak pastikan lukisan itu setiap sisi mempunyai skala yang sama ke tak. Sebab bila mana setiap sisi itu mempunyai skala yang sama, maka kita boleh bagi tahu lukisan itu berkadaran 2 kali ganda pada objek. So kita check lah yang lain. Okey. Kita ambil tinggi 4, lukisan 4 bahagikan dengan 2. So kita dapat 2. Okey, bagus. Lepas tu yang panjang atas 4 bahagi 2. Maka kita dapat 2. So setiap sisi mempunyai skala yang sama. So bila mana setiap sisi mempunyai skala yang sama, maka barulah kita boleh bagi tahu yang lukisan itu berkadaran pada objek. Okey. So begitu juga dengan lukisan Damia. So Damia skala dia adalah 3. Pada lukisan panjang bawah itu 3 bahagi dengan panjang objek yang kat bawah pun 3. So dapat 1. Okey. Lepas tu kita check juga 2 bahagi 2 pun 1. Yang ni pun 2 bahagi 2 pun 1. So bila mana dekat sini dia bagi tahu yang lukisan Damia berskala 1 untuk objek itu. Maksudnya dia berkadaran 1 kali ganda. So 1 kali ganda tiada perubahan, sama saiz, sama bentuk. Okey. Lepas tu kita check yang kawan kita pula. Skala dia. So skala dia 1 panjang atas bahagi dengan panjang atas pada objek. 1 bahagi 2. Nampak tak? Jadi 1/2. Lepas tu 1 bahagi 2 pun 1/2 dan 1.5 bahagi 3 pun dapat 1/2. Okey. 1.5 bahagi 3 dapat pun 1.2. Cuba tekan. Kita boleh tekan sama-sama. 1.5 bahagi 3 dapat 1/2. So dekat sini kita boleh bagi tahu yang lukisan itu berskala setengah kali ganda. Berskala setengah kali ganda
pada objek ataupun berkadaran setengah pada objek. Okey, macam mana pula dengan kawan kita yang terakhir tu? So kita check skala dia. Okey, dia punya panjang bawah lukisan dia 5 bahagi dengan 3. So dapat 5/3. Lepas tu tinggi dia 4 bahagi 2, dapat 2. Kemudian dia punya panjang atas dia 3 bahagi 2, 3/2. Nampak tak? Skala dia tak sama. Satu yang 5/3, satu yang 2, satu yang 3/2. So bila mana skala setiap sisi tak sama, maka kita tak boleh bagi tahu yang lukisan itu berkadaran pada objek. Itulah cerita dia. So, nombor 1, nombor 2, nombor 3 inilah dinamakan sebagai lukisan berskala. Scale drawing. Itu cerita dia. Okey, boleh faham konsep tu? Boleh. Boleh? Okey, Damia, okey? Clear? Okey, alhamdulillah. So, dekat sini dia punya persamaan umum ataupun ungkapan umum dia adalah skala sama dengan nisbah 1/n. Nisbah 1/n. So kita ambil dekat sini, okey, cerita yang lukisan berskala nombor 1 tadi, skala dia adalah 2. Kalau ikutkan dia adalah 2/1. 2/1. 2/1. Dan bila kita sebut per ataupun 2/1, kita boleh kaitkan dengan nisbah. Maka dia boleh jadi macam ni. 2/1. So, kita nak jadikan dalam bentuk ungkapan umum, okey, ungkapan general, di mana mesti jadi kepada 1/n. Maksudnya dekat bahagian lukisan ini, 2 ini adalah bahagian lukisan, sisi lukisan. So, kita perlu jadikan dia 1. Maka kita perlu bahagi 2 pada kedua-dua bahagian. So, dia akan jadi 1/1/2. Inilah dia punya ungkapan umum dia. Nanti saya cerita apa yang dikaitkan dengan 1/1/2. Okey, kita buat yang nombor 2 pula. Okey, nombor 2, skala dia adalah 1/1. 1/1, 1/1. So, kalau kita tukar kepada dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 1/1. Baik, lukisan yang ketiga. Lukisan yang ketiga, dia adalah 1/2. Maka skala dia adalah 1/2. Untuk lukisan yang keempat, kita tak boleh ambil lah sebab dia bukan lukisan berskala. Sebab skala pada setiap sisi tak sama. So, kita boleh abaikan. So, kita fokus kepada lukisan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Apa yang kita boleh nampak pada N ni? Apa yang kita boleh kaitkan N ini? Maksudnya 1/2 ini. Ni. 1/2 adalah N untuk lukisan pertama. Yang ni, lukisan kedua, dia punya N dia 1. Dan lukisan ketiga, dia punya N dia 2. Okey. Ingat, skala adalah lukisan kepada objek. Lukisan kepada objek. So, berdasarkan saya tunjuk ini, tulisan ini, apa yang Arif dengan Damian boleh concludekan? Apa perkaitan N ini dengan lukisan berskala ni? Cuba tengok. 1/n. 1/1/2. 1/1. 1/2. Lukisan kepada objek. Lukisan kepada objek. Lukisan kepada objek. Apa yang kita boleh cerita pasal N itu? Ada siapa boleh cuba nak concludekan? Cuba tengok lukisan, gambar rajah ni. Lepas tu dia punya hubungan dia dengan N. Macam mana? Apa 1/2 tu? Apa 1 tu? Apa 2 tu? Apa hubungan antara lukisan dengan objek? Okey, kita tengok chat. Ada yang chat. N itu adalah unit pada objek. Menarik? Okey, cantik dah tu, betul. Unit pada objek. Okey, apa yang boleh kita kaitkan unit pada objek itu?
Apa dia punya hubungan dia dengan lukisan? Arif, nak cuba? Dami ada bagi clue dah tu. Betul lah, unit pada objek. Okey. Arif. Kalau lagi kecil lukisan tu, dia punya nisbah yang N tu lagi. Okey, apa yang lagi kecil? Yang 1.511 tu nisbah dia yang N nombor Okey, so yang kecil tu apa? Kecil tu pada lukisan ke pada objek? Okey, Damian dia dah bagi clue lagi. Dia kata satu unit lukisan kepada unit pada objek. Okey, cantik dah tu. Itu dah kita dah nampak dah terang-terang. Satu unit pada lukisan, okey, dinisbahkan kepada unit pada objek. Maksudnya, kalau kita perasan kat sini, kalau 1/2, dia punya objek dia adalah lagi kecil daripada lukisan itu. Sebab, nampak tak cerita nombor 1 tadi, lukisan berskala nombor 1, dia punya skala dia dah 2 kali ganda. Maksudnya lukisan lagi besar. So, dekat sini 1/2 bermaksud bila mana N kurang daripada 1, okay, N kurang daripada 1, okay, dan tak boleh bawah kosong lah, okay, dan di antara kosong dan 1, maka objek itu lebih kecil daripada lukisan. Kalau 1/1, kita tahulah dia tak berubah, dia sama saiz. So bila N sama dengan 1, maka lukisan sama saiz dengan objek. Manakala N lebih besar daripada 1, okey, N lebih besar daripada 1, maka objek yang lagi besar daripada lukisan ataupun lukisan kecil daripada objek. So, kita boleh ceritakan yang N ini berkaitan dengan objek macam Damian sebut tadi. So, inilah dia punya nota dia di mana kalau N di antara 0 dan 1, objek itu kecil. So, kalau N sama dengan 1, objek itu sama saiz. Dan N lebih besar daripada 1, maka objek itu besar. Itu cerita dia. Okay, so betul lah apa yang dikatakan oleh Damian tadi. Untuk satu unit pada lukisan, dinisbahkan kepada apa unit pada objek. Macam tu. Okay, itulah dia punya persamaan umum untuk skala ataupun ungkapan umum. Sebab tu kalau awak perasan, dekat dalam geografi, kan, kalau peta dia akan sebut lukisan ini dengan skala 1/10,000, macam tu, 100,000. So 1 itu merujuk kepada lukisan dan 100,000 itu merujuk kepada objek ataupun keadaan sebenar. So kalau 100,000, N lebih besar daripada 1, bermaksud objek itu ataupun keadaan sebenar itu lagi besar, sangat besar berbanding dengan lukisan. Itu cerita dia. Okey tak setakat ni? Okey. 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 So, kita masih lagi dalam memahami lukisan berskala ataupun scale drawing. Baik. Dan untuk nak menggunakan pengiraan, kita akan menggunakan yang ni lah. Skala sama dengan sisi lukisan dibahagikan dengan sisi objek. Sebab apa-apa pun, kita akan bandingkan lukisan kepada objek. Sebab tu nama dia scale drawing, lukisan berskala. So kita nak check lukisan itu diskalakan berapa daripada objek. Okey. Kita dah memahami berkaitan dengan sisi ataupun panjang, okey. Dan bila melibatkan panjang, okey, ataupun sisi ataupun ukuran ataupun bentuk, okey, kita boleh berkaitkan dengan luas. Sebab dalam bentuk ada luas. Kawasan dalam bentuk itu adalah luas. Jom kita tengok luas. Apa dia punya hubungan dia. Okey. Dekat sini, okey, warna biru ni saya nak color. Okey, warna biru ni adalah objek. Okey, warna biru ni adalah objek. Manakala warna pink adalah lukisan.
Ada 3 jenis lukisan. Okey. So, kalau perasan kat sini, objek dengan panjang 5 dan tinggi 4, luas dia adalah 20. Okey, manakala lukisan yang pertama, dia punya luas dia 80 dengan keadaan panjang 10, tinggi 8. Lukisan yang kedua, 180 untuk luas dengan panjang dia 15 dan tinggi dia 12. Manakala untuk lukisan yang ketiga, dia punya luas dia 320, panjang dia 20 dan tinggi dia 16. Baik, sekarang ni kita nak check skala untuk sisi dulu. Okey, so skala untuk sisi, kita tahu nak dapatkan skala untuk ukuran panjang adalah lukisan bahagi objek. So kita, sebabkan ni dah bagi tahu ni adalah lukisan berskala, so tak perlu nak membuktikan adakah ini adalah lukisan berskala. Okey, biasanya kalau dia dah sebut ini adalah lukisan berskala, bermaksud setiap panjang, setiap sisi sama skala dia. So kita pilihlah sama ada kita nak ambil panjang ataupun tinggi. Okey, sebab dia mempunyai skala yang sama. So lukisan bahagi dengan objek. So dapatlah 2/1. Okey. Setuju betul? Sama kan? Okey, manakala untuk lukisan yang kedua, 15 bahagi 5 dapat 3/1. Untuk yang lukisan ketiga, 20 bahagi 5 dapat 4/1. Betul tak? Setuju tak? Setuju Okey. So, kita nak jadikan dia dalam bentuk persamaan umum. Persamaan umum, dia kan nisbah 2/1. Jadi, kita bentukkan pada persamaan umum, iaitu 1/1/2. Maknanya kita bahagi 2 untuk kedua-dua bahagian. Begitu juga dengan 3/1, dia akan jadi 1/1/3. Manakala 4/1, dia akan jadi 1/1/4. Itu adalah ungkapan skala yang umum. Baik, jom kita tengok skala untuk luas pula. Luas, kita ambillah luas lukisan. Kita nak bandingkan dengan luas untuk objek. So, 80 bahagi 20. So, dapat berapa? 4/1. So, kalau kita jadikan dalam persamaan skala yang umum, dia akan jadi 4/1 dan kita jadikan dia 1/1/4. Kita bahagi 4 kedua-dua bahagian. Okey. Dan untuk lukisan yang kedua, 180 dibahagikan dengan 20. Dapat berapa? 9. So, 9/1 dan dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 9/1 dan kita jadikan dia persamaan umum 1/1/9. Manakala untuk lukisan yang ketiga, 320 bahagi 20, kita akan dapat berapa? 16. 16. Bagus, terima kasih. 16/1. So, nisbah 16/1, kita jadikan persamaan umum skala iaitu 1/1/16. Baik, betul, saya colourkan supaya saya nak bagi awak nampak apa kita boleh concludekan. Apa yang kita boleh concludekan. Okey, apa hubungan skala untuk sisi dengan skala untuk luas? Yang saya dah kuningkan itu, saya dah tolong bantu. Saya nak minta awak cuba berfikir dan cuba concludekan, cuba buat kesimpulan. Apa hubungan skala untuk sisi dengan skala untuk luas? Jom fikir sama-sama. Siapa nak cuba? Okey, hubungan skala untuk sisi dengan skala untuk luas. Maksudnya lukisan pertama, tengok hubungan skala sisi dengan skala luas dia. Apa yang kita boleh kaitkan. Dan
Dan bila kita sebut kaitkan itu dan bila kita sebut concludekan itu, maksudnya ketiga-tiga lukisan itu mempunyai ciri-ciri yang sama, mempunyai pattern yang sama, mempunyai corak yang sama. Apa corak yang kita nak cuba dapatkan itu? Nah, fikir-fikir. Saya bagi 1 minit, lepas tu nak minta seorang-seorang cuba bagi tahu apa yang boleh dikonkludekan. Cuba tengok 1/2 dengan 1/4. Apa hubungan dia? 1/3 dengan 1/9. Apa hubungan dia? 1/4 dengan 1/16. Apa hubungan dia? Maksudnya apa corak yang pada ketiga-tiga lukisan itu adalah sama? Apa hubungan antara skala pada sisi dengan skala pada luas? Okey. Saya nak tanya ni, Arif. Apa yang conclusion yang awak boleh buat? Yang awak nampak? Uh, Cuba. Arif nampak belum? Ke belum? kan 80, panjang dia kan 10 kan. Okey. Lukisan kalau objek 5. Okey. 10 bahagi 5 dapat 2. Betul. So skala sisi ni 1/2 bahagi 2 dapat 1/4. Dia macam 1/2 skala sisi tu dia kena bahagi dengan bezel panjang lukisan objek. Okey, so tu maksudnya yang Arif dapat lah. Maksudnya apa tadi? 1/2 tu Kena bahagi 2. kena Hasil 10 bahagi bahagi 5 tu. kena bahagi 2 supaya dapat 1/4. Ah, Okey. Baik. Cantik dah tu. Okey. Tapi macam saya sebut tadi, corak itu yang tu yang Arif nampak corak itu mesti sama pada lukisan kedua dengan lukisan ketiga. Baik, untuk lukisan kedua tu boleh tak kita guna corak yang sama dengan membahagi 2? Dapat tak? 1/3 tu kalau bahagi 2 dapat tak 1/9? tak boleh. Tapi dia kena 15 tu, dia kena bahagi dengan 5. So 1/3 tu dia kena bahagi dengan 3. Dia kena ikut panjang lukisan lukisan yang Okey. panjang. Okey, cantik dah tu. Betul. Okey, maksudnya kalau lukisan pertama kena bahagi dengan 2. Kalau lukisan ketiga kena bahagi dengan 3. Kalau lukisan keempat kena bahagi dengan 4. Itu uh, itu betul. Cuma dia tak satukan kepada corak yang sama. So bila kalau kita nak buat conclusion, okey, ataupun kita nak buat nak nampakkan pattern dia macam kita belajar waktu form 2 bab 1 kan, nak jumpa pattern dia. Apa pattern dia? So pattern itulah yang kita akan guna pakai untuk mana-mana jenis lukisan. Kalau macam ikut Arif tadi, kalau lukisan pertama kena bahagi 2, lukisan kedua bahagi 3. So nanti jenuhlah kalau andai kata lukisan itu beralgebra. Takkan kita nak kena bahagi dengan algebra macam tu. Boleh, tapi dia akan jadi cerita yang panjang. Sekarang ni cantik dah tu. Konsep itu betul Arif, bagus. Cuma saya nak kita dapat corak pattern yang boleh diguna pakai pada mana-mana lukisan. Maksudnya lukisan pertama, lukisan kedua, lukisan ketiga itu akan menggunakan corak yang sama. Okey, Damia pula. Damia, nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak? Apa dia? Setiap skala dikuasakan dengan 2 untuk dapatkan skala luas. Okey, jom kita check. Untuk skala dikuasakan dengan 2, maksudnya skala pada sisi akan dikuasakan dengan 2 untuk mendapatkan skala luas. So 1/2 dikuasa 2. So kita check, dapat tak 1/4? Cuba tekan. Okey, cuba Arif tekan, dapat tak 1/4? Okey, dapat Okey, berarti kita check. Kita menggunakan corak yang sama. So 1/3
kuasa 2. So, dapat tak 1/9? Dapat? Dapat. Okey. Dan lukisan ketiga 1/4 dikuasa 2 kita akan dapat 1/16. Terima kasih Damia. Itulah corak yang kita nak cari sebenarnya. So corak itulah yang kita boleh guna pakai untuk apa saja jenis lukisan. So dekat sini kita boleh buat satu conclusion ataupun kita boleh keluarkan satu corak di mana skala skala untuk luas, skala untuk luas bersamaan dengan skala untuk sisi, skala untuk sisi yang dikuasa 2-kan. Itu formula dia. Okey. Let's say lah kalau tiba-tiba keluar soalan berkaitan dengan luas, so kita tak perlulah nak buat jalan kerja panjang-panjang. So kita boleh faham ya, oh skala untuk luas dia mesti kuasa 2 pada skala untuk sisi. Cantik, bagus. Alhamdulillah, so awak dah nampak lah. Inilah pattern yang kita nak sebenarnya. Okey, itulah dia. Skala untuk luas bersama dengan skala pada sisi yang dikuasa 2-kan. So itulah nota yang kita perlu tahu dalam topik ini. Itu je. Sekarang ni kita menggunakan nota ini, kita akan memperkasakan kefahaman kita dengan soalan yang banyak. Jom kita buat soalan. Okey, sebelum nak buat soalan-soalan ni, ada apa-apa tak kekeliruan untuk nota ni? Yang nak tanya. Arif, ada okey tak? Tak ada. Okey, Damia? Tak ada. Okey, Cun. Jom kita buat soalan-soalan. Dan saya ambil soalan-soalan dalam buku teks je. Sebab kita nak fahamkan dalam buku teks, insya-Allah kalau kita dapat conquer dalam buku teks, kita buatlah mana-mana buku latihan, kita dapat buat dengan baik. InsyaAllah. Okey, kita tengok 4.1b. Okey, dekat sini ada 3 jenis soalan. Okey, 3 jenis soalan. Saya nak tunjuklah di mana soalan yang pertama melibatkan lukisan bergrid. Okey, lukisan bergrid. Di mana grid dia sama ukuran. Maksudnya objek grid dia sama, lukisan berskala pun dia pakai grid yang sama. Dia punya kotak-kotak dia sama besar. Okey, so macam mana kita nak dapatkan dia punya skala dia? So kita kira sahaja bilangan kotak. Pilihlah mana-mana panjang ataupun tinggi yang sesuai ataupun yang kita boleh nampak dengan jelas. Maksud saya panjang dengan tinggi tu yang ni lah. Dia kena panjang melintang ataupun tinggi menegak. Kalau diagonal, kita tak boleh kira secara diagonal, secara sengit, tak boleh. Dia kena pilih sama ada panjang ataupun tinggi. So kita pilih satu saja sebab dia dah bagi tahu ini adalah lukisan berskala. So bermaksud setiap sisi dia mempunyai skala yang sama. So kita pilih satu sahaja bahagian sisi. So dekat sini 1, 2, 3, 4 dan lukisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita akan masukkan dalam formula 8 bahagi 4 dapatlah 2/1 dan kita tukar kepada nisbah 2/1 dan jadikan persamaan umum iaitu 1/1/2. Itu saja cara dia. Sebab dia suruh tuliskan dalam bentuk 1/n. Okey. So, soalan B. Ini kita buat sama-sama. Nanti saya akan bagi peluang untuk awak buat. Okey, soalan B. Yang ni jenis soalan yang dia dah bagi ukuran dah. Okey, daripada gambar rajah. So, kita ambil objek dia 6. Ambil satu je panjang. Lepas tu dia punya lukisan dia 2. So, 2 bahagi 6. So, dapatlah 1/3 tukar kepada nisbah 1/3. Cukuplah. Sebab dengan syarat 1/n. So, 1/3. Baik, jenis soalan yang ketiga. Di mana lukisan dalam soalan itu di gambar rajah itu dalam grid. Okay, dalam grid. Tapi grid punya ukuran tak sama. Satu yang 0.5. Satu lagi yang 1. So, kalau dapat soalan macam ni, tak perlulah kira berapa kotak. Kita just ambil ukuran pada grid sahaja. So, ukuran pada grid lukisan adalah 1 bahagi dengan ukuran grid pada objek adalah 0.5. So, 1 bahagi 0.5. So, dapat 2/1. So, kita tukar kepada nisbah 2/1. Dan kita dapat
1/1/2. Okey. Boleh faham itu? Okey. Kalau dapat soalan C tu, kalau dapat soalan yang di mana dia punya grid dia ukuran tak sama, so tak perlulah membazirkan masa kira berapa kotak panjang pada objek dan berapa kotak panjang pada pada lukisan. Okey, kita just ambil ukuran pada grid sahaja. Okey, dan soalan D berbalik pada soalan B tadilah, dia bagi gambar rajah. So kita ambil lukisan 4.5 bahagi dengan 3. So dapat berapa? 4.5 bahagi 3 dapatlah kalau kita tekan kalkulator 4.5 bahagi 3, dia akan bagi 3/2. Okey, 3/2 jadikan dalam bentuk nisbah 3/2 dan jadikan dalam bentuk persamaan umum jadi 1/2/3. Kita bahagi 3 saja pada kedua-dua bahagian. So dapatlah 1/2/3. Okey. Thumbs up jika faham. Okey, Damian faham? Okey, alhamdulillah Arif pun faham. Okey, itu adalah asas. Okey, asas dengan menggunakan formula. Baik, sekarang ni kita pergi kepada next level yang melibatkan aplikasi. Okey, macam ni. Okey, soalan 2. Dia kata sekeping poster berukuran 24 cm panjang dan 8 cm lebar. Hitung panjang dan lebar lukisan. Dapat lukisan berskala. Okey, bermaksud sekeping poster ini adalah objek. Okey. Dalam sentimeter yang dilukis dengan skala 1/4. So, macam mana nak buat pengiraan ni? Kalau buat pengiraan secara apa ni? Apa? 1/1, maksudnya kita tak skip. Okey, kita akan bagi tahulah yang lukisan bahagi objek. Okey. So di mana kita boleh bagi tahu dia punya lukisan dia. Okey, kita pilihlah nak yang mana kan. So sekarang ni dia minta apa? Dia minta panjang dengan lebar untuk lukisan berskala. So bermaksud lukisan itu kita tak tahu apa panjang dia berapa dan lebar dia berapa. Maka saya boleh let's say lah ambil panjang lukisan. So P lukisan bahagi dengan panjang untuk objek iaitu 24 bersama dengan 1/4. Macam tu. So kita boleh labelkan huruf yang kita nak cari itu. Dan kita darab 24 kedua-dua bahagian. So kita akan dapat P sama dengan 1/4 darab 24. Dan kita dapatlah panjang untuk lukisan 6. Okay. Next. Kita tengok lebar pula. Lebar. Okay. So lebar L bahagi dengan dia punya lebar untuk objek adalah 8 sama dengan 1/4. Dan kita darab 8 pada dua-dua bahagian. So kita akan dapat 1/4 darab 8. Dan lebar kita dapat 2. Gitu. Okey. Itulah cara pengiraan dia. Okey, itulah jawapan dia. Okey. So, berdasarkan jalan kerja itu, cuba awak buat soalan nombor 3. Sebuah peta dilukis dengan skala 1/400,000. Berapakah jarak sebenar dalam kilometer yang diwakili oleh sebatang sungai yang panjang dia 2.5 cm panjang pada peta tersebut? Okey. So, saya bagi masa 2 minit. Cuba Arif dengan Damia buat. Lepas tu, saya nak tanya jawapan. So, kalau dua-dua betul, lepas tu kita minta lah bincangkan jawapan dia. Kalau dah dapat jawapan, boleh bagi tahulah dalam chat apakah jawapan yang Arif dan Damia dapat.
Okey. 30 saat lagi. Jangan lupa bila dah dapat nilai itu perlu ditukar dalam bentuk dalam kilometer, convert dalam kilometer. Okey. So, berapakah jawapan dia? Arif dengan Damia dah dapat dah? Kejap. Okey, baik. Damia dah dapat. Oh, kalau andai kata awak lupa 1 km tu bersama dengan berapa sentimeter, okey, saya bagi tahu siap-siap lah. 1 kilometer bersama dengan se berapa ni? Ha, se 100,000. 100,000 sentimeter. Sebab 1 kilometer bersama dengan 1,000 meter, 1 meter bersama dengan 100 sentimeter. So, kita gabungkan semua kosong-kosong yang ada. Jawapan dia 10 Alhamdulillah betul. Jawapan dia 10 kilometer. Damia dapat 10. Yeay, Alhamdulillah. Okay. So, jalan kerja dia senang je. So, bila dia kata sebuah peta dilukis dengan skala 1/400,000. So, kita tulis siap-siap dalam bentuk per. So, 1/400,000. Okay. Lepas tu, dia nak adalah jarak sebenar. So, kalau jarak sebenar, mestilah di bahagian bawah ni, X. Dan lukisan yang yang dalam lukisan itu panjang sungai adalah 2.5. Macam tu. Okay. Sebab ingat je, lukisan bahagi objek. Lukisan bahagi objek. So, kita nak bandingkan pun lukisan bahagi objek. Macam tu. So, dekat sini kita darab silang. So, X sama dengan, so kita akan dapat berapa ni? 100, apa ni? 10, 1 juta. Okay. So, yang ni adalah dalam sentimeter. So, dia suruh convert dalam kilometer. So, kita bahagilah dengan 100,000. So, dapatlah 10 kilometer. Tak payahlah tulis kilometer sebab dia dah nyatakan dalam kilometer. So, just nak nilai sahaja 10. Pun dah betul. Okey. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi. Untuk soalan 4. Dia kata si Uli melukis segitiga bersudut tegak dengan skala 1/1/3 jika panjang hipotenus lukisan, nampak tak? Lukisan. Okey, hipotenus lukisan adalah 18 cm. Apakah panjang hipotenus asal? So, yang ni yang kita jadikan dia sebagai algebra, huruf. Yang kita nak cari. Apa yang kita nak cari, jadikan dia sebagai huruf. X ke, P ke, H ke, hipotenus. Kemudian kita masukkan dalam dalam formula skala. Okey, cuba buat. Okey, yang ni 1 minit je.
Ye, Alhamdulillah. Jawapan dia 6. Okey. Arif dapat 6? Dapat. Yeah, okay. So, saya tulislah jalan kerja dia. So, 1/1/3 sama dengan yang dia nak adalah yang objek. So, objek di bahagian bawah. So, kita letak dulu huruf X. So, dia punya lukisan dia adalah 18. So, darab silang X sama dengan 18 kali 1/3 dan kita akan dapat 6. Yeah, Alhamdulillah. Okay. So, kita teruskan lagi soalan yang lain pula. Kita tengok jenis soalan macam mana. Okay, kita pergi kepada 4.1C. Okey. Ini adalah soalan yang melibatkan kita kena lukis. Kita kena lukis. Okey, boleh abaikan yang 1/3 ni. Nisbah 1/3 ni agak sukar untuk nak dilukis dalam kotak yang diberi. Okey, kita ambil yang 1/1/2. So ini dia kata lukiskan lukisan berskala. Bermaksud ini adalah objek. Okey, ini pun adalah objek. Gitu. Okey. So macam mana kita nak lukis dia? So kita tentukan dulu dia punya ukuran objek untuk panjang dan tinggi dia. So sini 1, 2, 3, 4, 5. So sini 5. Lepas tu sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan 1, 2. 2. Lepas tu dia bagi tahu dekat sini 1/1/2. Maksudnya objek lagi kecil daripada lukisan. Objek lagi kecil daripada lukisan, betul? Kan? Kita faham yang tu kan? Bila mana dia punya N dia adalah kurang daripada 1, maksudnya objek itu lagi kecil lah. Lukisan itu lagi besar. Okay? So, yang ni saya nak ajar teknik dia. Kalau dia bagi macam ni. 1/1/2 ataupun per N. Okay? Bila mana kita suruh lukis dan diberi objek dan kita tahu objek itu kecil, kita perlu perbesarkan dia. Okay, objek itu kecil, kita nak lukis yang lagi besar. So bila nak lagi besar, ukuran pada objek itu kita darabkan dengan N. N yang ni kat bawah ni. So kalau bawah dia 2, so kita akan darab semua panjang itu dengan 2. Itu cerita dia. Okey. Kalau objek itu, kalau dia bagi nisbah 1/N saja. 1/N. So dekat sini kita akan faham yang objek lagi besar daripada lukisan. Sebab dengan syarat N itu lebih besar daripada 1. So bila N lebih besar daripada 1, so kita akan faham objek lagi besar daripada lukisan. Bermaksud kita kena melukis lukisan itu yang lagi kecil daripada objek. Bermaksud ukuran pada objek kita akan bahagi dengan N. Itu cerita dia. Okey. Simple je. Tak perlulah kita nak buat pengiraan ikut formula yang tadi yang sisi lukisan bahagi sisi objek sama dengan kita nak buat perbandingan, makan masa. So dekat sini berdasarkan formula tadi tu, okay, kita boleh nampak yang kalau kita nak lukis, kalau dia bagi 1/1/N, kita darab dengan N itu. Tapi kalau dia bagi nisbah 1/N, kita bahagi dengan N itu. Jika objek yang diberi. Tapi kalau lukisan yang diberi, dia suruh lukis objek, terbaliklah. Terbalik. Okey, boleh. Ini untuk objek kepada lukisan. Objek kepada lukisan. Kalau lukisan diberi, lepas tu dia suruh kita lukis objek, kita terbalikkan. Maksudnya kalau yang 1/1/N itu, lukisan bahagi N. Kalau 1/N, lukisan darab N. Itu je cerita dia. So bolehlah tulis dekat nota awak. Okey. Dah lukis? Dah lukis pula. Dah tulis dah nota tu. Tulis. Objek kepada lukisan. So kalau 1/1/N, objek darab N.
Kalau 1 kepada N, objek bahagi N. Tapi kalau lukisan kepada objek. Lukisan. Lukisan kepada objek. Maksudnya dia suruh kita lukis objek. So, kalau 1 kepada 1 per N. So, lukisan bahagi N. Kalau 1 kepada N, lukisan darab N. Tu je cerita dia. Boleh setakat ni. Boleh. Okey. So dekat sini kita dah boleh lukis lah. Tapi sebelum nak lukis, kita kena dapatkan dulu setiap sisi punya ukuran pada lukisan. So dia punya skala dia adalah 1 kepada 1 per 2. Maka kita cuma darabkan 2 pada setiap sisi. So sini akan jadi 10. Alah, nak warna lain. Sekejap. Sini akan jadi 10. Sini akan jadi 12. Sini akan jadi 4. So kita lukis je. So, panjang 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu 12 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lepas tu tinggi 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Pakai pembaris tau. Lepas tu yang diagonal ni kita sambungkan sahaja. Pakai pembaris. Dah siap. Okey, itu sahaja cara dia. So inilah nota yang penting lah. Okey, sebab boleh jadi dia bagi objek yang dibagi sama ada objek ataupun skala itu yang melibatkan bila kita darab atau bahagi dapat dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Jadi kena pakai pembaris lah. Contohlah kalau dapat 1.5. So let's say lah kalau 5 darab 1.5, so dapatlah 7.5. So kena pakai pembaris, kena betul-betul garis 7.5 cm. Macam tu lah cerita dia. Okey. So kalau soalan B tengok kira berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 darab 2, so jadi 12. Dan macam mana kita nak? Okey, kalau dapat bentuk macam ni, ada 2 diagonal. Macam mana kita nak dapatkan tinggi dia? So nak dapatkan tinggi dia, ambil lah bucu itu dan gariskan secara menegak. Ini bucu atas ni menegak, kira menegak dia. 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya tinggi dia 10. Okey. Dan kita tengok daripada bucu yang menegak itu bertemu dekat bahagian mana? Bertemu dekat bahagian mana? Dekat sini. Okey, dekat sini. So kita kena tentukan lah. Jarak dia dari depan ataupun maksudnya dari kiri ataupun dari kanan berapa supaya kita boleh tentukan kat mana bucu atas tu nanti. So kita ambil yang paling dekat lah 1, 2. So akan jadi 4. Macam tu. So kita lukis lah. Okay, kita lukis 12 kan. 12 dengan 10. Okay, 12 dengan 10. Tak cukup ruang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita panjangkan 12 sini. Lepas tu dia kata apa? Untuk nak dapatkan tinggi sampai bucu itu 4 dari kanan. 4 dari kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, sini. Lepas tu naik 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita tandalah bucu. Dan kita ambil pembaris, gariskan. So dah dapatlah lukisan berskala kita dengan nisbah 1 kepada 1 per 2. Inilah cerita dia. Okey. Okey. Okey, Damian okey? Okey, alhamdulillah okey. Baik. So saya letak kat sini supaya awak sempat salin lah dia punya nota tu. Okey, kita rehat dulu 1 minit, minum air dulu ke apa. Kita nak sambung next uji minda pula yang melibatkan pelbagai jenis soalan. Okey, rehat 1 minit.
Kelas Damia, Cikgu Nizam juga ke ajar? Okey. So Arif dah ada kat sini? Okey, Damia ada? Damia tak ada. Damia pergi minum air kot. Arif, yang Cikgu Max yang praktikal tu, ajar kelas mana je? Tak tahu, tapi rasanya dia orang ajar form 1 dengan form Oh, ajar form 1 form 2. So kalau form 3 selain Cikgu Nizam, cikgu siapa lagi? Cikgu Syazlan, Cikgu Syikin. 3 orang je. Termasuk Cikgu Nizam. Okey. Okey, Damia dah thumbs up. Maksudnya Damia dah ada. Jom. Bismillah. Kita pergi kepada 4.1D. Okey. Baik. So kat sini dia kata, raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Suatu lukisan berskala bagi segitiga tersebut dilukis mengikut skala 1/1/3. Hitung luas. Okey, dalam sentimeter persegi untuk bagi lukisan berskala itu. Maksudnya ini adalah objek lah. Okey, ini adalah objek. Sebab dia bagi tahu suatu lukisan berskala. Dia tak cakap pun itu adalah lukisan berskala. So kita kena membayangkan yang kita tengah lukis lukisan berskala itu. Baik. Dan dia kata melibatkan luas. Dia suruh cari luas lukisan berskala. So ingat lagi tadi nota kita tadi lukisan skala untuk luas sama dengan skala untuk sisi yang dikuasa 2 kan. Okay, so kita cari dulu luas untuk objek. So luas objek. Okay, luas objek adalah 1/2 darab panjang darab tinggi. So panjang adalah 24 dan darab tinggi 18. So jom kita kira dapat berapa. So 0.5 darab 24 darab 18. So kita semua akan dapat 216. Betul? Betul. Okey. Kemudian kita bagi tahulah yang luas nak buat perbandingan untuk luas lukisan kepada luas objek. So luas lukisan kita nak cari. So luas lukisan. Okey, dibahagikan dengan luas objek adalah 216 bersamaan dengan skala yang diberi untuk sisi iaitu 1/1/3. Tapi perlu dikuasa 2 kan. Itu cerita dia. Kan tadi kita bagi tahu skala untuk luas sebelah kiri. Dan bersama dengan skala untuk sisi yang dikuasa 2 kan. So kita dapatlah luas lukisan. Kita darab 216 kedua-dua bahagian. So kita akan dapat so 1/1/1/3. 1/1/3 kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 3. Lepas tu 3 kuasa 2 dapat 9. So 9 darab 216. Dan kita terus dapat jawapan untuk luas lukisan. So darab 216 darab 9. So kita dapat 1944. Siap. Okey tak? Okey. Okey, faham Damia faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Nanti bukan nanti.
Saya nak bagi tahu yang ada kaedah lain. Andai kata yang awak, ya Allah, lupalah yang pasal skala untuk luas itu sama dengan skala untuk sisi yang dikuasa 2. Okey, ada cara lain di mana panjang sikit dah jalan kerja dia. Okey, kita akan dapatkan dulu, ni kaedah nombor 2. Kaedah nombor 2, ini kaedah nombor 1. Kaedah nombor 2 adalah kita dapatkan dulu apa panggil? Panjang dan tinggi untuk lukisan. Panjang dan tinggi untuk lukisan. So dekat sini, ni 18. Kan, ni 24. So dia punya skala dia adalah 1/1/3. Dan objek kepada lukisan. Ingat lagi nota atas tadi? Objek kepada lukisan. So kita perlu darabkan dengan N. So N yang ada kat sini adalah 3. So darablah 3. So kita akan dapat sini 24. Sini darab 3, 24 darab 3 berapa? So 24 darab 3 dapat 72. Macam tu. Okey. Kena dapatkan dulu. So kita kena bagi tahulah. Okey, kena bagi tahu, kena tunjuk yang kita tengah melukis dan ini adalah 24, ini adalah 72. Ini adalah lukisan. Kemudian barulah kita cari luas untuk lukisan berskala tu. So luas 1/2 darab 24 darab 72. Dan kita akan dapat jawapan sama juga, iaitu 1944. Itu kaedah nombor 2. Okey, kaedah nombor 2 di mana kita kena cari setiap sisi punya lukisan berskala itu. Okey, so ikutlah terpulang pada Arif dan Damia yang mana yang selesa. Kalau selesa dengan kaedah nombor 1 tu, mahirkan nombor 1 tu. Kalau selesa dengan kaedah nombor 2, mahirkan kaedah nombor 2. Gitu cerita dia. Okey, jom kita pergi kepada soalan 2. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, jom soalan 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat. Okey, ini bilik. Dia tak kata lukisan bilik. So maksudnya ini adalah objek. Hitung perimeter dalam sentimeter. Ni dalam sentimeter, kena hati-hati. Bagi lukisan berskala bilik tersebut yang dilukis dengan skala 1/50. So dekat sini kita perlu convertkan dulu. So dia suruh perimeter untuk lukisan berskala. So ini adalah objek kepada lukisan. Objek kepada lukisan. So dengan nisbah 1/50. So yang ni kita tukar dulu. 1 meter kepada sentimeter adalah 100. So 5.2 dapatlah 520 sentimeter. Ini dapat 350 sentimeter. Okey. Baik. So daripada objek kepada lukisan dengan nisbah 1/50. Kita nak darab 50 ke bahagi 50? Merujuk kepada nota yang atas tadi kita buat. Objek kepada lukisan. So ini adalah lukisan kita. So nisbah 1/50. So kita bahagi ke darab? Bahagi. Okey. So tekanlah 520 bahagi 50. So dapat berapa ni? Dapat 10.4. 350 bahagi 50. Dapat 7. Macam tu. Okey. Lepas tu campurkan sahaja. Senang. Okey. So kita dapatlah perimeter, iaitu 2 darab 10.4 ditambahkan dengan 2 darab 7. So dapatlah jawapan dia 34.8 cm. So tak payah tulis sentimeter pun tak apa, sebab dia dah bagi tahu hitung perimeter dalam sentimeter. So kita just bagi tahu nilai sahaja, 34.8. Okey. Baik, ada kaedah lain juga. Sebab ini melibatkan perimeter. Bila disebut perimeter, dia masih lagi berkaitan dengan sisi. Masih berkaitan dengan panjang. Maka kita boleh buat kaedah lain nombor 2 di mana kita campur semua dulu. So kaedah nombor 2 kita campur semua dulu. So perimeter untuk objek iaitu 2 darab 5.2 tambah
2 darab 3.5. Okey, so dapat apa? So 2 darab 5.2 tambah 2 darab 3.5, kita akan dapat 18. Okey. Kemudian kemudian kita tukar kepada sentimeter. So dapat 1800. Ini adalah perimeter objek. So masih sama juga objek kepada lukisan dengan nisbah 1/50. Maka kita boleh terus dapat perimeter untuk lukisan adalah 1800 bahagi dengan 50. So 1800 bahagi 50. Saya salah kira ke? 2 darab kira perimeter kan. 2 darab 5.2. 5.2 campur dengan 2 darab 3.5. Salah lah. 17.4. Sorry. 17.4. Okey. 17.4. Lepas tu darab 100 dapatlah 1740. Okey. Kemudian kita terus bahagi 50 sebab objek kepada lukisan. Kita tengok nisbah dia 1/50. So 50 tu adalah N. So N dia lebih besar daripada 1, maka kita bahagi sahaja. So 1740 bahagi 50. So 1740 bahagi 50, kita akan dapat 34.8 juga. Okay. So saya nak tunjuklah ada kaedah yang lain juga. So ini perimeter. Perimeter pun masih melibatkan sisi ataupun panjang. Maka kita boleh campur dulu perimeter dia. Lepas tu kita gunakan skala lukisan itu. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak Damian ada. pun tak ada. Okey, jom kita teruskan dengan soalan 3. Saya bagi peluang untuk awak buat. Okey. 3 minit. 3 minit. Dia kata ukuran sebuah bilik berbentuk segi empat tepat pada lukisan berskala. Pada lukisan berskala. Nampak ni. Pada lukisan berskala ialah 7 darab 5. Jika skala yang digunakan ialah 1/400, hitung luas sebenar bilik. Cuba buat. 3 minit saya bagi. Yang nisbah 1/400 itu adalah skala yang untuk sisi. Always yang tu. Dia takkan bagi skala untuk luas. Okay, skala untuk sisi. So kena hati-hati dia nak dalam meter dalam meter. Yang dibagi adalah sentimeter. Dua minit. 2 minit. Okey, 1 minit.
Okey. Apakah jawapannya? Boleh kongsi. Damia dapat 560. Bagaimana pula dengan Arif? Arif. Okey, Damia dah meter persegi. Bagus. Okey, kita tengok Arif pula. 1.4 meter. 1.4 4. meter persegi. Okey, jom kita cek sama-sama. Baik. Dia kata ukuran sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat. So, tak salah untuk kita nak lukislah bagi nampak bayangan. Dengan 75. So, bermaksud luas untuk bilik itu, okey, 7/5 lah. Tapi kita tukar kepada meter dulu sebab dia nak meter. So, dapatlah 0.07 dengan 0.05. So, bila tekan kalkulator, kita akan dapat luas dia adalah 0.07 darab 0.05. Kita akan dapat 0. Ataupun kita ambil dalam pecahan 7/2,000 ataupun 0.00. Alah, besarnya nak tulis. Kita buat dalam bentuk indeks. Nak buat dalam bentuk indeks. Bentuk indeks adalah 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Itu adalah indeks dia. Okey. Yalah. Okay, indeks. Bentuk piawai. Bentuk piawai. Ataupun bentuk piawai. Significant figures lah. Okey. So, itu adalah luas untuk lukisan berskala. Ni lukisan. So, sekarang ni dia bagi skala 1/400. So, hitung luas sebenar bilik. So, dekat sini kita kaedah pertama adalah kita tahu yang luas untuk apa panggil? Luas dia blur dah. Okey, luas untuk apa saya nak sebut tadi ya? Kenapa blur? Jap. Tadi apa tadi? Saya pun blur. Tak bahaya. Okey, skala. Apalah saya ni? Skala untuk luas. Okey, skala untuk luas sama dengan kuasa 2 untuk skala sisi. Okey. So, skala untuk luas adalah lukisan 3.5 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan yang kita nak cari luas sebenar, iaitu X. Sama dengan skala untuk sisi dah diberi, iaitu 1/400 yang dikuasa 2-kan. Macam tu. Okey. So, kita buat pengiraan. So, kita darab silang, kita akan dapat X sama dengan 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, sebab itu adalah lukisan. So, darabkan dengan 400 yang berkuasa 2. Baik. So, kita kiralah dapat berapa. So, darablah dengan 400 kuasa 2. So, kita akan dapat 560. Itulah jawapan dia. Okey. Boleh Arif? Dapat macam ni? Dapat. Okey. Baik. Kalau nak cepat lagi, kalau awak dah betul-betul mahir nak cepat lagi, kan tadi kita dah buat nota tadi bila mana untuk lukisan kepada objek, dia punya skala 1/400. So N dia lebih besar daripada 1. Yang ini adalah lukisan kepada objek. Kalau objek kepada lukisan. So kita tahu yang objek lagi besar daripada lukisan, maka lukisan itu perlu dibahagikan. Okey, lukisan itu dibahagikan. Yang ini adalah lukisan kepada objek. Maksudnya objek lagi besar. So lukisan nak pergi kepada objek, kita darab. Tadi nota tadi yang mana nota tadi? Nota tadi
Yang ni. Nampak tak yang ni? Lukisan kepada objek. So, 1 kepada N. So, lukisan darabkan dengan N. Tapi sebab kita punya dalam luas. Okay, kita punya dalam luas. So, jangan lupa letak kuasa 2. So, 400 tu kuasa 2. So, sebenarnya kita dah boleh skip yang ni. Kita boleh tulis macam ni. Kalau kaedah nombor 2. Okay. Kita dah ada luas untuk lukisan. Okay, luas untuk lukisan adalah 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. So, kita nak dapatkan luas objek iaitu luas 3.5 darab 10 kuasa negatif 3 terus darabkan dengan 400 berkuasa 2. Terus dapat jawapan iaitu 560. Senang. Okay, luas lukisan darabkan dengan N yang berkuasa 2. Pun dah dapat dah. Tapi kalau tak boleh nampak lagi pattern tu, buatlah pelan-pelan macam ni. Skala luas sama dengan skala sisi yang berkuasa 2. So, lukisan bahagi objek untuk luas sama dengan skala sisi 1 bahagi 400. So, 1 kuasa 2, 1. 400 kuasa 2, bawalah darab. Okay, darab silang. Dapatlah X sama dengan sekian macam ni. Okay, baik. Jom kita teruskan lagi, bagi mahir lagi. Okey. Soalan 5. Soalan 5. Okey. Raja di atas menunjukkan lukisan berskala. Ini adalah lukisan. Okey, lukisan sebuah padang yang berbentuk segi 4 tepat. Jika skala yang digunakan adalah 1 kepada 2000, hitung luas sebenar dalam meter persegi. So, ini adalah sentimeter. Kita perlu tukar dalam meter persegi. So, kita nak daripada lukisan kepada objek. Lukisan L kepada O. Lukisan kepada objek. Okey, cuba buat. Soalan A dan B. Oh, B tu dia dah masuk kebat. B tu dah masuk kebat. Dia dah masuk dah berkaitan dengan ukuran yang lain. Masa. Apa, cuba buat dulu. Okey, saya bagi 3 minit juga. Tak faham boleh tanya ya. Kalau dah dapat, boleh kongsi jawapan. Okey, Damia dapat soalan A 7,200. 7,200. Okey, buat B pula. Nanti kita cek sama-sama.
2 jam 24 minit. Okey, Arif 7,200 dan 2 jam 24 minit. Okey, tahniah. Alhamdulillah, bagus. So, dua-dua dapat jawapan yang betul. Cantik, menarik. Okey, jom kita tengok jalan kerja dia. Betul, boleh tengoklah, oh jalan kerja mana yang awak guna kan. Okey, so dekat sini, dia bagi tahu jika skala yang digunakan adalah 1/2000, okey, dan lukisan kepada objek. Sekarang ni kita nak dapatkan objek, iaitu luas sebenar. So, nampak tak? Ini lukisan, ini objek. Daripada kecil ke besar, nampak tak? 1/2000 adalah kecil ke besar, kita akan darab. Okey, so soalan A, ya, kita dapatkan dulu luas lukisan dulu. Okey, luas lukisan. Okey, luas lukisan adalah 0.06 darabkan dengan 0.03. So, kita akan dapat 1.8 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so kita nak dapatkan luas sebenar. Okey, so luas sebenar. So, lukisan nak ke objek. So, lukisan itu akan darabkan dengan skala yang diberi. Tapi jangan lupa sebab dia luas, maka kena kuasa 2kan dia. So, 1.8 darab 10 kuasa negatif 3 darabkan dengan 2,000 yang berkuasa 2. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 7,200. Settle. Okey, bagus. Tahniah. Yang ni saya tunjuk yang kalau kita dah betul-betul faham, kita boleh pakai teknik yang kita boleh cepat macam tu. Sebab kita dah boleh kira dalam kepala dah. Okey, lepas tu soalan B. Tapi kalau awak nak buat pelan-pelan pun digalakkan sebenarnya supaya awak boleh nampak, oh macam ni turutan dia. Pun tak salah, boleh buat. Okey, B. Encik Danny memotong rumput dengan kadar. Bila disebut kadar, mesti melibatkan nisbah. So, 400 meter persegi dalam masa 8 minit. So, kita nampak dia adalah luas berkadaran dengan masa. Macam tu. So, kita bagi nampak dulu. Oh, dia berkaitan dengan meter persegi. Meter persegi berkaitan dengan luas. So, luas bahagi masa. So, 400 meter persegi dalam masa 8 minit. So, dia kata hitung tempoh masa dalam jam dan minit. Jam dan minit yang diperlukan oleh Encik Danny untuk memotong rumput keseluruhan. So, luas sebenar dia adalah 7,200. So, 7,200 nak tahu berapa minit. Sebab dia cerita pasal minit dulu. So, berapa minit yang diperuntukkan dengan menggunakan nisbah yang diberi, iaitu 400 bahagi 8 minit. So, kita darab T dulu. Okey. Okey, so dapatlah 7,200 darab 8 sama dengan 400 T. Kemudian kita bagi 400 kedua-dua bahagian. So, kita dapat 7,200 darab 8 bahagi 400. So, kita akan dapat T sama dengan 144 minit. Okey, lepas tu kita tukar kepada jam dan minit. So, kita bahagi 60. Kita akan dapat 2.4 jam. Okey, dan kita convertkan 2 tambah 0.4 didarabkan dengan 60 dan kita akan dapat 2 jam 24 minit. Alhamdulillah. Itulah cara dia. Okey, dan maksud saya itulah cara dia tu tak bermaksud oh ini je satu-satunya jalan dia, tak. Okey, ada pelbagai kaedah. Yang penting konsep itu ada dan betul, insya-Allah akan dapat jawapan yang sama. Okey. So, alhamdulillah. Untuk hari ini kita buat setakat ni dulu. Nanti esok kita akan masuk master kendiri dan beberapa soalan yang berkaitan dengan scale drawing ataupun lukisan berskala. Dan insya-Allah kalau dah power, awak semua dua-dua dah power, so kita boleh proceed lah. Kita akan masuk kepada trigonometric ratio. Nampak tak? Berkaitan dengan nisbah lagi. Ratio, nisbah. So, dua topik yang pertama ni memang melibatkan ratio. Cuma nanti bab 6, bab 6 ni dia panjang sikit dia punya penceritaan dia sebab dia melibatkan bulatan. Kemudian dalam bulatan itu kena kaitkan dengan tangent dan juga sudut-sudut ataupun angle. Lepas tu dia ada beberapa properties yang kita perlu fahami dan selami. Okay, so kita berhenti setakat ni dulu. Round table. Arif, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Damia.
Jamia okey? Tak ada Okey. cikgu. Tak ada juga. Alhamdulillah. So, kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah sebab dapat faham banyak. Kan? Masing-masing mungkin ada rasa faham tu setakat mana. So, awak sendiri yang tentukan. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih. Jaga diri. Jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.